Okey, kita tunggu sahabat-sahabat kita masuk. Assalamualaikum. Belum tengok? Apa? Okey tak? Lagi kita tak cerita tentang 5 level transformasi. Abang ingat tak 5 level tu? Ingat? Hai Sis Muni. Masuk tapi dia tak reply dia tu. Ya. Jom kita panggil kawan-kawan kita yang lain sebab kita nak share 5 level transformasi. Ni ada soalan yang bertanya masa saya ada mengajukan circle lah. Circle Dr. Azura Online Academy, di mana kat situ kita buat perkongsian, kita jumpa selalu melalui Zoom lah. Dan juga contohnya macam minggu lepas, weekend lepas, Sabtu Ahad kita buat 2 hari program, iaitu kelas intensif analisa tulisan tangan. Itu adalah circle-circle di Dr. Azura Online Academy. Okay, tapi sebelum tu saya kena bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar Doktor? Baik, tiba-tiba ada sound background kat belakang. Ya, jom siapa yang bersama dengan saya pada pagi ini, jom komen. Dengar ke suara saya? Dengar telekong lagi ni. Biasanya kalau pagi-pagi ni saya ikut suami saya pergi jogging ke, brisk walking ke. Tapi sebab hari ni nak puasa, jadi kita simpan tenaga. Mungkin kita nak cycling je petang nanti. Cycling ni lebih mudah saya rasa. Jom bang. Jom komen siapa yang ada kat sini. Tu dia, ada kat belakang. Jom komen siapa yang ada, jadi saya tahu siapa yang ada. Berpeluh. Saya kena ke tepi sikit lah. Handsome lah. Peluh-peluh. Mandi jogging perlu lah. Ambar. Tengah telekong lagi ni. Lipstick tu. Siap sedia. Memang tunggu terus untuk duha tu, atau lepas solat subuh tadi. Okey. Jom, tak ada siapa komen ke? Kita ada kat sini berapa orang menonton baru lagi. Cuti lah ini bu. Oh, cuti Jagung, mesti jagung. Oh, jagung. Nak buat Zoom dengan staff. Baru ingat nak buat Zoom dengan staff sekali. Oh, rupanya hari ni cuti. Besok dah jadi cuti. Sendiri masuklah, sendiri bagi salam Okey, ini sebenarnya ada soalan ni, soalan sangat biasa. Bagaimana nak transform dan juga apakah level-levelnya. Dan contohnya daripada kita di level mana, kemudian hingga ke satu level, akhirnya kita kena buat perkongsian. Siapa nak dengar, tapi kalau siapa yang masuk, saya mohon untuk share kan, sebab ini soalan ni selalu sangat saya dapat ketika kita buat perkongsian, kita ada kelas dan sebagainya. Soalan ni biasa. Macam abang dapat tak soalan ni? Lalu apa kita apa? Selalu dengan apa? Dengan ni lah, dengan agent. Okey. Level Transformasi, prosesnya. Dan proses ini kita dapat level tu sebelum ni kita tak nampak tau kan bang. Macam sebelum ni bila kita dikongsikan dengan level transformasi tu, kita tak dapat nampak tau macam betul ke tapi sekarang ni betul lah, itulah level dia. Dan level transformasi ni kita dapat daripada mana? Daripada ni penulis ni, siapa yang kenal? By Master Chef Lee. Ini bukunya Rahsia Kekayaan Darah Para Hainan. Okey, ni sebenarnya ada banyak buku. Ni Datuk Rosli Abdullah sebenarnya. Buku ni tak ada, buku ni dia tak cetak di sini. Yelah. Buku ni dia cetak di Indonesia. Dia cerita dia adalah ini, kami memang dah lama dengan Datuk Rosli Abdullah ataupun Chef Lee. Dah lebih 10 tahun kot Almost 10 years back. Kan kita bersama dengan Chef Lee, kadang-kadang dulu macam bertalaki, ada monthly basis, usrah dan sebagainya, usrah bisnes kan. Kemudian banyaklah buku-buku beliau, contohnya macam Jutawan Senyap, dan kita ada semua buku-buku beliau kebanyakannya, sampai yang buku yang baru, Strategi Menabung Dek Kosong dan sebagainya. Dan buku ni special sebab buku ni tidak dicetak di sini. Buku ni dicetak di tak Indonesia. Tak ada ni. Masa saya pergi Semarang tu saya ambil buku ni. Masa tu saya pergi Banglo Datuk. Di Semarang. Di Semarang. Masa tu pergi Semarang, saya ambil, saya borong semua daripada Semarang.
Rasa tak ada kat rumah Datuk, rasanya kat rumah Datuk kat Semarang pun tak ada. Saya dah bawa balik semua dah, dia jual kot. Itu abang bawa balik 100 kot 100. Jadi buku ni dia ada tutup pula jadi. Ada signature. Ada. Tadi transformasi tadi. Kat depan tu. Okey, sebenarnya banyak kalau kita bertalaki dengan Shafli, Datuk Rosli memang selalu dia cerita tentang transformasi tu. Cumanya tadi memang saya terpegang buku ni sebab buku ni memang di atas meja, jadi saya pun ambil lah. Sebenarnya buku ni adalah salah satu buku beliau yang bercerita tentang transformasi. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini yang selalu Datuk Shafli bincangkan, iaitu kalau cerita tentang transformasi adalah kat sini. Kalau kita tengok dekat page 37 bab 13, ini bersedia, tajuknya adalah bersedia untuk share ilmu dan kemahiran. Sebab ada orang ramai tanya macam ni saya dan Cik Mat boleh sampai ke peringkat berkongsi ilmu. Jadi nak sampai ke peringkat berkongsi ilmu, sebab memang kalau kita belajar dan kalau kita buat bisnes ke, kita kerja ke, memang end dia adalah kita nak kongsikan ilmu. Itu adalah kita punya matlamat. Dan kalau kita ikut kat sini, abang pandai bab-bab ni kan. Kalau kita belajar dengan Datuk Shafli Abdullah, memang dia akan tekankan amal sogeh. Amal sogeh ni amalan kekayaan, tapi bukanlah materialistik. Maknanya dia punya teknik tu adalah zuhud. Dia kalau kata kita tengok faham abang lah, amal sogeh ni sebenarnya amalan-amalan Pak Kiai di Indonesia. Sebab apa, kalau tengok dia dekat Indonesia ni, Pak Kiai ni dia bukan saja ada pesantren. Diorang juga ada gedung-gedung perniagaan yang hebat-hebat. Diorang ada helikopter, diorang ada banglo yang besar kan. Tapi maksudnya tetap dalam keadaan zuhud. Zuhud, maksudnya perjuangan diorang bisnes tu untuk macam sahabat Rasulullah kan. Sahabat Rasulullah pun ramai yang kaya-kaya kan. Abdul Rahman kan, Abraham bin Auf pun kaya, Sayyidina Osman lagilah kaya kan. Sayyidina Abu Bakar pun kaya juga kan. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun kaya. Jadi dia cerita pasal apa? Inilah pasal amalan-amalan untuk guru. Tapi sebab Shafli punya buku ni, Datuk Shafli punya buku ni banyak dia punya kalau cerita buku ni bila kejatuhan dia tu, dia banyak ke Indonesia. Indonesia tu lah amalan-amalan yang amalan-amalan yang dia buat. Bagi saya hebat lah, sebab saya lama berguru dengan Shafli ni, dia hebat. Dia cerita benda yang reality, benda yang practical, yang senang nak buat, macam tu. Dia tak ada benda yang dia bahasa dia pun bahasa yang apa, macam kita sekarang ni bahasa dia kita ubah jadi apa, jadi bombastik sikit kan. Bahasa dia bahasa santai kan. Tapi bahasa dalam buku ni dia guna bahasa Indonesia lah. Nombor satu taklah sama je. Tak, ni penyuluhan, pengugahan. Kita jarang dengar penguyuban. Yelah, tapi memang itu yang dikongsikan kita. Dikongsikan kita lah. Tak, maksudnya bahasa ni bahasa tak, ni bahasa betul lah, bahasa Malaysia. Ya. Tapi jarang kita gunakan lah. Okey, kalau kat sini kita tengok kat sini kalau kita tengok kat sini, proses transformasi ni ada 5 fasa. 5 fasa tu adalah ini kalau Cik Mat dia suka, dia pandai ayat-ayat ni sebab perkataan-perkataan ni saya sebelum ni jarang dengar. Contohnya yang pertama adalah penyuluhan, kedua penggugahan, ketiga penguyuban, keempat penekunan, kelima penyebaran. Yang hujung tu yang sharing. Jadi penyuluhan ni Cik Mat pandai cerita. Cuba cerita penyuluhan ni apa maksud? Kalau kat sini penyuluhan maksudnya adalah to learn. Kalau penggugahan to wake, penguyuban to replicate, keempat penekunan to work, yang kelima penyebaran sharing, to share. Jadi Cik Mat cuba cerita sikit. Dia kalau ikut betul macam penyuluhan kita panggil tak kenal maka tak cinta. Maksudnya penyuluhan. Yalah, penyuluhan tak kenal maka tak cinta. Maksudnya kita nak kenal siapa, kita nak kenal diri kita lah. Kita yang kena kenal diri kita dulu. Kita nak kena suluh diri kita lah. Kalau orang kalau bahasa sekarang macam big why lah. Jadi dia kena tahu dia punya apa, diri dia, dalam dia dan luar dia. Sebab apa, bila saya belajar lah, bila saya join dengan melatih ejen tanah, saya tengok ramai juga sebenarnya yang membuatkan ejen berjaya. Biasanya dia dapat suluh diri dia. Dia tahu dia susah, dia tahu dia perlu berubah, dia tahu nak beri terbaik untuk keluarga dia kena transform diri dia. Itu sebenarnya proses pembelajaran yang apa, yang untuk mengenal diri. Setelah kenal diri, barulah kita boleh melakukan muhasabah diri.
Kita dah tahu diri kita macam mana, kita dah tahu benda apa yang kita nak, kita dah tahu benda apa yang kita kurang, kita tahu benda apa yang kita nak perbaiki. Kita tahu apa matlamat kita, kita tahu visi kita, misi kita, big why kita, grand why kita. Kita dah tahu benda tu, insya-Allah baru kita rasa macam wow. Kita nak kena apa? Barulah kita pergi ke peringkat berikutnya lah. Jadi kalau big why ni mungkin doktor boleh cerita pun. Kalau saya punya pemahaman to learn ataupun penyuluhan ni untuk proses mengenal diri dulu. Kalau big why macam mana doktor? Okey, kalau kat sini yang saya faham kat sini adalah kalau penyuluhan dia kena belajar dulu. Maknanya dia kena start from zero, start from scratch. Kita kena buang ego kat sini kan. Macam contohnya umur saya dah tut 25. tut kan. Saya muda lagi. Jadi 30. Jadi kalau saya fikir umur saya rasa macam alamak aku dah lebih makan garam kot daripada korang contoh kan. Tapi tak boleh sebab contoh dunia sekarang ni, dunia digital, saya kena belajar online marketing, saya kena belajar. Jadi mungkin saya tak boleh, tapi saya kena kita kena belajar dan, tapi tak semestinya kita kena buat, kita kena faham tentang time management dan tentang pengurusan masa juga. Contohnya kita kena belajar, tapi not necessary kita yang buat. Mungkin kita kena leverage dan juga delegate, tapi penting kita kena belajar, kita kena tahu. Dan juga penyuluhan ni juga adalah tadi bila Cik Mat cakap big why kita apa, kita kena tahu apakah matlamat kita, kita kena tahu siapa kita nak ke mana. Dan saya suka juga ada 3 misi kita dalam kehidupan yang kita kena pegang. Satu adalah jangka masa panjang. Jangka masa panjang adalah jangka masa panjang kita tahu yang kita nak ke mana, kita nak mati macam mana, kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kemudian kita nak masuk syurga Allah, syurga Firdaus yang tertinggi. Okey, itu jangka panjang. Jangka pendek adalah kita nak jangka sederhana, midterm kan. Midterm tu apa? Kita nakkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita nak benda-benda yang best, kita nak. Saya suka ada satu ustaz kalau tak salah ustaz arwah Ustaz Jabir, Syekh Jabir cakap kita nak di dunia dipermudahkan, di akhirat tiada dosa. Okey, dia punya short term pula. Apakah misi short term? Short term sebab kita nak capai yang lain ni, so kita kena buat baik je. Itu contohnya. Okey Cik Mat, penyuluhan dah habis ke penyuluhan? Penyuluhan tu lah proses kenal diri lah. Proses ni yang biasanya yang paling kritikal, paling susah. Sebab apa? Proses yang kita nak menyuluh diri kita. Tapi kalau kita nak suluh ni biasanya, kalau kita ada pasangan lah biasanya yang akan apa? Yang akan dia macam bagi kita kesedaran, kita nak tahu benda apa yang kita nak baik. Dua-dua lah, dari segi kewangan ke, dari segi spiritual ke, dia still perlukan penyuluhan lah. Kita selalu kita tak pandai mengaji, kita wow, maksudnya apa aku nak jadi kat aku nak kena belajar mengaji lah contoh. Contohnya kalau kata dalam bentuk yang biasa mungkin kita kata kita tak pandai nak buat apa, nak buat tak pandai, jadi kita kena belajar. Kena belajar lah, to learn dia panggil, proses untuk belajar. Tapi kita nak belajar tu kita kena tahu lah benda yang level kita kat mana. Level kita kat mana. Okay, kalau ada soalan pun boleh tanya soalan. Sementara saya ada guest speaker di sebelah saya. Dia baru balik jogging ni, jadi berpeluh-peluh ni. Okey, yang pertama tadi cerita tentang penyuluhan, iaitu to learn. So itu adalah transformasi yang pertama. Maknanya siapa yang rasa macam aku nak berubah lah, jadi dia nak berubah, dia bermula dengan dia kena suluh diri dia kena tengok dalam diri dia apa yang dia kurang dan sebagainya. Jadi dia kena belajar. Okey, yang kedua adalah penggugahan ataupun to wake. Dia gugah ni kan, sebenarnya saya first time tau dengar perkataan gugah ni. Bukan first time, pernah dulu, tapi dia punya perkataan penggugahan tu macam baca dulu. Assalamualaikum Tuan Salmizi. Hari ni kita cerita tentang 5 fasa transformasi. Okey, yang tadi kita first adalah penyuluhan ataupun to learn, kita kena belajar. Yang kedua adalah to wake ni adalah penggugahan. Kalau dalam bahasa Malaysianya, penggugahan ni adalah dia macam bangunkan kita daripada tidur. Kita dah tahu yang kita ni tak reti, ataupun kita kena belajar, ataupun kita nak jadi lebih baik, kita nak transform. Jadi kita kena bangun lah, kita kena gugah. Gugah tu maknanya kita kena gegarkan badan kita, bangun, bangkit untuk bangunlah. Orang lain dah sampai ke bulan kot, kau kat sini kau tidur atas katil lagi, contoh macam tu. So dia kena ada penggugahan. Kau kat sini, saya baca kat sini 5 fasa transformasi. Betul tuan. Jadi kat sini gugah dalam bahasa Jawa adalah membangunkan orang tidur. Siapa yang Jawa faham ya maksud gugah? Orang tidur tidak aktif dan tidak ada prestasi. Jadi apa yang berlaku jika sebahagian petugas sebuah, macam kalau apa yang berlaku jika kita tidur semasa bekerja?
Macam kita bekerja, kita bekerja, kita bisnes, tapi kita tak gugah diri kita, kita tak bangunkan diri kita, you can go further babe, you can go more than sekarang ni. So kita kena gugahkan diri kita. Jadi apa yang terjadi kan, jadi sebab tu kita kena gugahkan diri kita, bermaksud kita kena sedarkan diri kita. Sedarkan yang kita ni umat Islam Nusantara misalnya perlu digugahkan agar sedar betapa kondisi sosio politik ekonomi umat sedang diancam. Kita tidak boleh tidur lagi, bangun dan bertindak. Itulah dia maksud penggugahan ataupun to awake. Bangun. Contohnya bangun pagi tu kan, bukan mudah kot nak bangun sebelum subuh. Tapi kita kena bangun, awake, because of kita kena daripada macam mana nak bangun tu kita kena sedar dulu lah. Kita kena penyuluhan. Maknanya kita ni selalu bangun pukul apa contoh kan. Maksud kita kena bangun lah, gugah. Abang nak share ke? Kalau gugah ni sebenarnya datang daripada dua sudut lah. Satu, gugah daripada diri kita sendiri. Kita tergugah, kenapa? Kita gugah, kita tahu yang bahawa kita perlu berubah. Itu daripada atas tadi kan, kita penyuluhan, kita dah suluh. Dan perlu kita buat kita perlu satu sentakkan diri kita bahawa kita nak kena melakukan yang terbaik untuk pergi ke satu destinasi yang lebih baik. Dia kalau gugah daripada eksternal, gugah ni mungkin kita tengok segi kawan-kawan kita pun boleh tergugah juga. Kadang-kadang kalau kita jumpa kawan kita, mungkinlah dulu kita belajar kat sekolah, mendengar sama anak kawan kita dulu, kita kata dia lah yang paling tak pandai sangat lah dulu kan. Cerdik pun tak berapa nak cerdik sangat dulu. Kata kita waktu PSA tu, kalau top 3 tu kita lah kan. Tapi bila sampai satu level, bila sampai umur macam saya, bila dapat 45 jumpa, tengok dia pakai kereta dah makin besar kan. Maksudnya haji dah pergi. Jadi tengok dia punya kehidupan pun nampak apa, bila sama-sama nampaknya lebih jauh dan kita masih lagi tak berubah-ubah lagi, sedangkan masa belajar dulu kita rasa kita lah yang hebat. Jadi itu akan berlaku penggugahan juga. Kita rasa macam bahawa kita tersentak. Maksudnya kita rasa bahawa yang macam mana kau boleh? Macam mana kau boleh buat? Jadi dia menggugah diri kita. Tapi kalau kata tak ada external party pun, internal party pun, maksudnya penggugahan itu perlu ada lah. Kalau saya dulu nak berubah, saya rasa kalau saya masih lagi bekerja, saya kata masa tu saya rasa banyak benda yang saya nak capai, saya tak boleh capai. Mungkin dari segi capai, saya nak penuhkan impian mak ayah saya contohnya. Saya nak bagi duit yang banyak, contoh saya nak bawa orang pergi haji, pergi umrah, saya nak pergi berjalan, saya nak serve orang lah. Tapi dengan kapasiti gaji yang ada saya masa tu, saya fikir saya bolehlah bagi, tapi dalam keadaan ni lah gaji kita terkawal kan. Kita bagi mak kita pun kita macam sekadar, dan kita dah ada pengiraan tiap-tiap bulan kita masa tu. Jadi masa tu kita rasa bahawa ada tergugah diri. Masa tu saya tergugah. Bila saya tengok adik saya ustaz. Dia bila orang bagi ceramah kat dia, biasanya duit yang ada kat poket dia tu dia akan bagi dekat mak dia kan. Biasanya dia tak tengok. Jadi bila dia tak tengok tu, tak tahu kalau bagi 1,000 lah, kalau bagi 500 lah. Dan perangai mak saya ni dia suka tulis. Semua anak bagi, Firdaus bagi berapa, Noah bagi berapa, Zaidi bagi berapa. Dia suka tulis. Jadi saya boleh perasan tu, bila saya meninggal lah, baru saya tengok apa dia tulis. Sebab dia tak tunjuk. Bila mak saya meninggal tu, baru saya tengok lah benda apa yang dia tulis tu. Jadi sebenarnya penggugahan ni ialah benda proses untuk, kalau budak-budak sekarang cakap kena sentap lah yang tu lah. Kalau kata dalam sentap, actually positive criticism, macam kita sentap keadaan supaya kita jadi lebih baik. Bukan sentap yang sentap lemau tak. Ni sentap ni untuk kita move forward, untuk kita pergi ke depan, untuk kita bertindak untuk dapatkan apa benda yang lebih hebat. Jadi tu perlu pertama saya tu dia related tu, nombor satu macam Datuk Syafli kata, mula to learn, penyuluhan, kena suluh diri. Dah suluh diri perlu to wake, maksudnya perlu penggugahan, kita perlu menggugah diri kita, kita perlu goyang diri kita untuk apa? Untuk maknanya jangan kita memang kena zuhud, memang kita kena bersyukur, tapi kita sekiranya kita from good to great, apa salahnya? Kalau kita boleh jadi lebih baik, apa salahnya? Mana kehidupan kita pun memang kita pun Puan Lela, hai Farashifa, kena apa, hari esok kena lebih baik daripada hari ni kan. Itu mengambil kira daripada surah Al-Mulk ayat 2, Hasan amalah, setiap hari kena jadi lebih baik. Kalau kita rasa hari ni kita zakat banyak ni, so besok kita kena zakat lebih banyak, lusa zakat lebih banyak. So maknanya sentiasa lebih baik. So itu first adalah Tuan Samizi dah tulis. Okey, pertama adalah penyuluhan, maknanya kita kena learn apa? Learn sesuatu benda yang kita tak tahu. Yang kedua adalah penggugahan to wake. So kita kena bangkit untuk jadi lebih baik. Untuk bagi lebih baik. Okey, yang ketiga adalah pertama penyuluhan ataupun to learn, kedua adalah penggugahan ataupun to wake, dan ketiga adalah
penguyuban ataupun to replicate. Replicate ni apa macam mana Tuan Haji? Cuba baca. Cik Mat. Okey, saya baca lah ya. Saya baca buku ni tau ya. Buku ni kata penguyuban ataupun to replicate. Penguyuban adalah berdampingan dengan harmoni dan produktif. Sama lah dengan Kak Cik, dia suka tulis. Kebetulan tak sengaja nak cari resepi. Okey. Suami isteri yang guyup akan stabil rumah tangganya. Ini cerita rumah tangga pula. Kita semestinya mendampingi orang yang lebih bijak, berakhlak dan juga berjaya agar kita turut berjaya. Dengan berdampingan dengan orang yang hebat dan cemerlang, kita akan replicate sikap dan cara mereka cemerlang dan kita pun akan ikut cemerlang. Ini sama jugalah siapa kawan-kawan kita, contoh 5 yang rapat dengan kita. Kalau ini, this is quite common kat luar sana yang cerita. Siapa kawan-kawan kita 5 orang yang dekat, itulah average out kita punya pendapatan ataupun kita nak tengok kita adalah tengok siapa sekeliling kita. Kan Tuan Haji kan? Sekejap Tuan Haji, sekejap Cik Mat. Penguyuban ni kalau budak-budak sekarang kata berkuli lah gitu. Ataupun dia kalau saya dalam media sana saya panggil kopi je macam itulah. Kalau kata setengah-setengah tu copy and paste ataupun macam cakap duplicate lah, tapi replicate ni lebih sedap ayat kan. Maksudnya kita tengok orang yang berjaya dah buat, sebab dia dah tahu tu pasal yang macam kita nak faham macam buku yang orang baca tu yang apa, the power of habit tu kan. Power of habit. Kita dah tengok orang macam saya, kita dah latih ejen dan tanah. So, setiap malam sekarang sepanjang PKP ni memang kita buat sharing dengan top ejen. Kita panggil semua million dollar ejen untuk buat sharing. Kita tengok cara dia, and then kita apa yang dia buat tu kita ikut, kita proses. Mungkin dari segi tindakan kita mungkin tak sama sebab background saya mungkin dalam bidang ekonomi contohnya. Doktor mungkin dulu dia technical kan contohnya. Jadi ada tuan-tuan mungkin ada orang yang bidang marketing. Jadi pemahaman kita, belajar kita tak sama kan. Kadang-kadang cikgu kita sama tapi pemahaman kita tak sama kan. Sebab apa? Dia bergantung kepada pengalaman kita, dia bergantung pada minda sedar dan minda suara sedar kita. Tapi penguyuban ni proses untuk kita tengok orang, kita tiru dia benda yang baik lah untuk jadi kita untuk dapatkan result yang sama. So kalau kita dah dapat result yang sama, so kita kena dapatlah guru lain pula. Pergi cari lagi ilmu-ilmu yang apa untuk go to next level. Jadi proses penguyuban ni proses, so cakap macam orang berkuli lah, senang cakap. Kalau orang nak belajar, dia kena orang nak belajar repair kereta, mungkin dia belajar si teori dekat technical college ke apa. Tapi kalau dia pergi duduk dekat bengkel, tahun 2 tahun belajar, masuk tahun 3 mungkin dia dah boleh bengkel, dia dah tengok cara pengurusan bengkel, dia dah tahu repair bengkel, dia tahu macam mana nak manage staff-staff di bengkel lah, macam tu lah. Dia lebih kepada ialah berkuli. Contohnya kalau kita tengok ini, kalau kita bertalaki dengan Chef Lee atau Datuk Rosli Abdullah, Datuk selalu dia bagi contohnya kaum Cina. Kaum Cina ni dia dari kecil bila ayah dia ada bengkel basikal ke apa kan, so dari kecil anak-anaknya pun dia akan duduk kat bengkel tu juga, akan tengok macam mana kerja dan sebagainya. So dia akan replicate. So dia membesar. Kadang-kadang dia ni kan tak tinggi pun sekolahnya tau. Macam tiap hari kami jumpa dengan satu budak ni, dia salesman kereta. Dia macam kita tengok muda. Lepas tu tanya umur dia berapa. Umur dia kata 18 tahun. 18 tahun kuat. Dia boleh jual kereta-kereta luxury tau. Tapi dia daripada umur berapa dia dah memang dia cakap dengan mak dia tak nak kerja, tak nak sekolah. Lepas tu dia pergilah kerja-kerja dan akhirnya sekarang umur 18 tahun dia dah boleh jual kereta-kereta yang ratus ribu. So bayangkan selepas ni 5 tahun lagi, sebab dia kata bos dia dulu pun macam tu. Bos dia pun muda dan bos dia dulu pun macam dia. Dia kata 2 je dah berhenti sekolah. So maknanya sebenarnya masya-Allah saya tengok, wow, dia umur 18 tahun dah jual kereta ratus ribu luxury car. Anak saya 18 tahun ada kat dalam. Boleh bayangkan perbezaannya. Ni border saya cakap flawless Tuan Haji. Lah kalau kita nanti lah kalau masa kita sembang lah, macam saya boleh cakap dalam realiti kehidupan ni perlu ada TND dengan TNS lah. Itu nanti kita buat cerita lain pula. TND, TNS. Itu pun cerita yang best juga. Apa TND, TNS? Tambah nilai diri dan tambah nilai sumber. Itu nanti kita kongsikan esok ke insya-Allah. Esok kita cerita. Hari ini kita habiskan dulu 5 fasa transformasi. Okey, pertama adalah penyuluhan, kedua adalah penggugahan, ketiga adalah penguyuban dan yang keempat adalah penekunan. Penekunan to work. Maknanya kena fokus. Kita dah tahu kita nak buat yang ni. So kita dah set matlamat kita. So
So kita dah ada matlamat, kita nak jadi apa. Matlamat ni pun kita kena tahu yang kita another 5 years kita nak buat apa, nak jadi apa. Dan matlamat tu it must be big. Kena besar. Setakat kita punya matlamat nak sikit-sikit tak ya, itu bukan matlamat, itu boleh dapat insya-Allah dengan izin Allah. Baca dulu. Kedua adalah pengugahan, yang ketiga penguyuban, dan keempat adalah penekunan. Tu work. Jadi kat sini apa yang Syafli tulis kat sini adalah dia kena tekun dan fokus barulah boleh dapat hasil yang cemerlang. So kat sini kena fokus dan kita kena nak buat kerja ni, dia kena cetuskan rasa seronok, dia kena ada passion dan juga kena asyik. Dia kena asyik. Maknanya kena khusyuk, kena seronok dengan pekerjaan yang dilakukan hingga kita lupa kepada penat dan lesu. Contohnya saya bagi contoh Cik Mat kan. Kalau saya tengok dia, hai, kesalam kan. Kalau saya tengok dia, saya pun macam ya Allah penat kot sebab bawah Cik Mat ni ada ramai sangat ejen, beratus ejen kot di Klang Valley dan juga Ipoh, Penang, Kedah dan sebagainya. Dan dia pula jenis bila saya check dia punya tarikh lahir dan sebagainya, barulah saya tahu yang sebenarnya dia willing untuk layan semua. Maknanya tak payah pergi leader-leader lain, dia boleh straight pergi ke dia. Founder, saudara hartanah, pergi straight. Maknanya semua ejen-ejen, bayangkan berapa ramai ejen-ejen boleh straight jumpa WhatsApp kat dia. Kalau saya Allah nak layan, saya memang tak boleh. Saya tak larat, saya akan letak tepi phone sebab saya tak ada kekuatan macam tu nak layan setiap satu WhatsApp yang masuk. Bila WhatsApp masuk banyak kan. Dan bayangkan bila saya nak cakap dengan Cik Mat pun kadang-kadang, baru aku nak cakap, dia punya ejen call. Baru nak cakap ejen call lain. Lala kan macam ya Allah, layan ejen tau, layan ejen. Tapi rupanya kenapa Cik Mat boleh buat macam tu, rasa macam tak penat. Saya rasa kadang-kadang pukul 11.30 dah tidur orang call, ejen dia call. Dan dia boleh layan lagi. Pagi bangun dan jenis suka menulis kan. Bila kita tengok kat sini, itu adalah penekunan. Kena seronok. Rasa tak penat bila buat. Penat ke bang? Tekun ni benda kita seronok lah. Macam saya dulu kenal dengan Dr. Zura kan. Bila saya nak keluar dengan Dr. Zura, takkanlah tak seronok. Mestilah saya rasa macam seronok nak keluar kan. Macam tu lah kan. Tubuh kahwin dulu lah, seronok, excited. Sekarang excited lagi tak? Excited lah juga. Tapi maksudnya penekunan ni proses lah. Kita asyik, kita suka benda tu kita buat. Kalau benda tu memang kita suka kita buat, kita tak terasa perjalanan masa tu tak terasa. Dan kita tak burn out rasanya. Kita tak rasa macam tak rasa penat lah. Kadang rasa penat nanti kita cerita lah tu lagi topik apa? Definition kekayaan by Chef Lee juga. Banyak benda yang nak share. InsyaAllah saya akan mula berkongsi setiap hari pukul 8 pagi. Hai Syifa. Okey, jadi tadi penyuluhan, yang kedua pengugahan, yang ketiga penguyuban dan yang keempat penekunan. Penekunan maknanya kita kena fokus. Bila kita fokus, dan kat sini saya suka terapkan 3 P. Yang pertama, P yang pertama adalah personal. Bila personal ni sebenarnya, personal macam bila kita buat sesuatu kita suka, actually dia bagus untuk kita, for our own personal development dan sebagainya. P yang kedua adalah passionate. Passionate maknanya kita suka, kita fokus dan kita macam itulah yang peringkat yang kedua, keempat penekunan kan, macam kita suka buat. Jadi kita tak terasa penat, kita tak terasa tekanan, kita buat, kita enjoy je buat. Dan yang ketiga, P yang ketiga, bila kita person untuk kita faham ianya bagus untuk kita, personal kita. Yang kedua adalah kita passion, kita suka. Dan yang ketiga ianya adalah P yang ketiga adalah ianya akan mendatangkan profitability kepada kita. P yang ketiga. Contohnya saya, macam kalau tanya saya P, 3P ni pengalaman saya. P pengalaman saya, kalau kita tengok dekat sini lah, kat sini apa yang Chef Lee kongsikan, ini memang kena dengan saya sebab apa tahu, saya suka belajar, saya suka masuk kelas, saya suka personal development, saya suka menimba ilmu. Kerja saya adalah masuk kelas, belajar, baca buku, itu kerja saya. Saya dapat gaji dengan baca buku. Saya baca buku, tak dapat gaji kot, lawas lah daripada Cik Mat kan. Baca buku, kerja saya baca buku, masuk kelas just untuk belajar je ilmu-ilmu baru kan. Jadi itu memang saya suka. Itu maknanya saya boleh duduk satu hari fokus dan saya tak terasa penat dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga dan akhirnya itu yang datangkan profitability kepada saya dengan rezeki Allah. Dan inilah yang kita nak share kepada yang akhirnya, fasa yang terakhir adalah fasa penyebaran, iaitu fasa yang kelima, yang terakhir fasa untuk kita share. Maknanya bila kita dah learn, kita dah ada tahu matlamat kita dah belajar sesuatu baru, kita dah tergugah dan kemudian kita dah berkuli, kita dah belajar macam mana nak baik, nak jadi lebih baik, lebih cemerlang,
kemudian kita fokus, passion dengan apa yang kita buat, bisnes kita kan, contohnya macam Cik Mat fokus dekat hartanah dan sebagainya, dan akhirnya Cik Mat tak boleh simpan ilmu tu sendiri. Cik Mat tak boleh simpan ilmu tu seorang kat dia. Apa yang Cik Mat buat adalah to share, kena sebarkan ilmu kita, kena sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan. Kerana apa? Sebab sebaik-baik insan adalah yang bagi manfaat. Jadi mungkin dengan izin Allah, Allah bagi ilmu, bagi macam-macam resources adalah untuk kita sharekan pula kepada orang lain, untuk umat khususnya. Share ni bukan apa, satu ilmu dia kalau kita simpan pun dia tak ada apa, dia tak dapat, tak boleh bawa kubur, tak boleh masuk kubur. Jadi bila kita kongsi tu lah, mudah-mudahan 3 perkara yang kita bawa lepas kita mati tu ilmu yang bermanfaat kan. Satu. Kedua, bila kita buat share ni sebenarnya dia baik untuk diri kita. Bila kita bercakap benda yang sama, kita berulang-ulang buat perkongsian dia, lama-lama kita pula akan jadi lebih mahir. Benda tu kita tahu, benda ni dulu kita bercakap macam ni, bila realiti kita buat ada macam ni, kita akan pembaikan daripada semua yang 4 transformasi sebelum ni lah. Jadi bagi saya sharing ni sebenarnya tu satu manfaat pada kita lah untuk kita upgrade diri. Satu lagi manfaat pada orang lain. Satu lagi kita dapat ubah orang lain. Bila kita buat perkongsian dalam, saya suka relate dengan tim Saraga Tanah lah. Tim saya biasanya kita dapat ubah, orang dapat ubah. Dulu income tak ada, sekarang income dah dapat 10-20 ribu sebulan. Dulu nak saving pun tak ada, sekarang dah boleh motor cash macam tu kan. Dulu dah fikir ni nak pergi, dah ada duit lah nak pergi umrah, cuma PKP je tak boleh pergi umrah. Ingat lepas PKP habis, PKP ni rasa ramai pergi umrah ni kata kan, macam tu lah. Sebab apa, diorang dah dapat satu kehidupan yang lebih baik. Kalau baik tu bukan apa, bila diorang jadi lebih baik, jadi semua orang, kalau semua orang jadi baik, semua orang kaya, semua orang jadi baik, jadi tak ada masalah lah kan. Jadi lebih masalah ni bila orang ada tekanan, orang ada masalah kewangan, dia akan jadi tekanan, stres, everything tu dia perlukan satu terapi minda, perlukan satu suntikan atau perlukan satu push factor untuk kalau ubah. nak dapat tu dia kena masuk kelas vision board holistic. Itu doktor punya kata, tu kebakaran doktor lah. Itu memang kena, siapa yang belum masuk kelas vision board holistic memang wajib masuk. At least sekali kena masuk. Tapi yang biasa masuk ni kan bang, dia masuk berkali-kali. Ada sampai 7 kali. Lepas tu dah masuk, dia ajak tim dia, ajak kawan-kawan. Okey, tapi sebelum tu kita nak baca apa yang Syafie tulis bahagian penyebaran. Yang share ni tu share. Setelah kita berjaya, hendaklah kita membantu orang lain dengan apa jua cara yang sesuai. Setelah berjaya, kita akan mampu menyebarkan kebaikan. Ilmu, pengetahuan, pengalaman, bahkan harta benda kita haruslah dikongsikan dengan orang lain. Bagaimanapun kita hanyalah bersedia untuk bagi ilmu kepada yang berhak saja. Maknanya kita orang sekarang kita share ilmu. Siapa yang masuk dekat Facebook ini, Facebook Live ni lah yang sebenarnya yang rezeki dan juga yang berhak. Sebab dia ada keinginan dan juga mungkin ada doa-doa yang dan sesuatu itu yang terbuka Facebook Live ini. Dan jangan lupa, sebab kita nakkan penyebaran, kita nak sharekan kebaikan, sharekan manfaat. Sebab tu kena sharekan Facebook Live ini supaya orang lain pun dapat juga 5 fasa, dapat tahu 5 fasa bagaimana nak transformkan hidup kita, insyaAllah yang lebih baik. Okay? Jadi terima kasih. Tuan Salmizi ni rajin, memang Tuan Salmizi ni memang hebat. Dia memang orang kuat dekat Marti. Dan juga dia memang rajin menimbul ilmu, Masya Allah. Okay, hai Cik Puan Isma, hai Cik Puan Lela, Bonda Su. Okay, semua yang masuk ni terima kasih. Moga-moga dapat manfaat dan juga jangan lupa untuk sharekan Facebook Live ini supaya sama-sama kita pergi ke yang fasa yang kelima, itu to share. Kita nak share, kita nak share je. Share kebaikan, share manfaat, sebab dikatakan insan terbaik adalah yang kongsikan manfaat. Kan, insya-Allah. Jadi ada apa-apa lagi nak cakap Cik Mat? Kita dah berkongsi hampir 34 minit. Banyak ilmu ni sebenarnya kita share ni bukan ini pun tak perlu bacaan je pun. Bacaan pun terkaitkan dengan pengalaman. Bacaan dan kita memang bertalaki dengan Syafli dan juga itu adalah memang itu yang kami lalui sebelum ni. Proses. Kan? Share je mungkin kat korang pun ada lagi yang power lagi sebenarnya kan. Share sebenarnya kan. Betul, kita share je. Tak semestinya kita yang terbaik. Mungkin sahabat-sahabat pun ada juga ilmu-ilmu sahabat-sahabat kan. Kerja kita share je sebab kita tak tahu bila kita akan dijemput. Jadi sementara Allah bagi ruang dan peluang, kita share je benda yang baik-baik, insya-Allah. Okey, saya rasa sampai di sini saja, insya-Allah. Besok apa nak cerita tentang TND, PNS? Boleh lah. InsyaAllah kita akan cerita tentang TND dan PNS esok pagi pukul 8 pagi juga. InsyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang masuk dan jangan lupa tekan share. Bye.